Assalamualaikum semua, selamat pagi. Panggil kawan-kawan yang lain untuk join, cikgu nak start kelas. Panggil kawan-kawan yang lain untuk join. Divya, panggil kawan-kawan yang lain. Ada grup WhatsApp kan? Panggil kawan-kawan yang lain untuk masuk. Okey, cikgu. Okey. Cikgu nak start dah ni, dah pukul 8.40 dah. Cikgu bagi masa lagi 8.45 cikgu start So panggil kawan-kawan yang lain untuk join cepat. Kina, jangan lupa record ya. Boleh dengar saya tak? Dengar doktor. Jangan lupa record ya. Alright. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Sehat ke? Semua sehat? Sihat. Dah breakfast belum? Pagi-pagi ni dah breakfast belum? Dah sarapan ke? Tak bermaya je? Belum. Belum sarapan lagi. Puasa. Puasa? Ganti puasa. Wow. Bagusnya. Sebelum kelas cikgu, kelas apa tadi? Sebelum kelas cikgu ada kelas apa? BM. BM. Boleh dengar suara cikgu clear tak? Boleh dengar dengan jelas tak suara cikgu? Boleh. Boleh Okey. Yang lain kalau tak nak buka mic, kan kat bawah apa ni? Bawah video call ni kan boleh message kan? Message kat bawah tu. Kalau tak nak buka mic, boleh message kat bawah. Okey? Sekejap cikgu nak share screen. Okay, boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh, cikgu. Boleh, okey. Okay. Hari ni cikgu nak masuk topik yang menarik. Topik ni sangat menarik dan mudah je. Okey, topik ni menarik dan mudah. Okey, cikgu nak awak semua buka buku teks. Buka buku teks muka surat 148. Buku teks muka surat 148. Okey, buka buku teks catat nota. Apa yang cikgu cakap ni catat.
Okay? Okay, kita nak belajar hari ni ketaksamaan linear. Okay, topik kita hari ni adalah ketaksamaan linear. Okay, sebelum cikgu bagi tahu apa ketaksamaan linear ni. Apa benda ketaksamaan linear? Okay, cikgu nak test lah pengetahuan korang kan. Okay, tengok. Okay, tengok gambar pertama ni. Antara kartun dua ni kan. Antara dua kartun ni, kita ada kartun A. Kita ada kartun A. Mana powerpoint ni? Okay, kita ada kartun A. Ni adalah A. Dan kita ada kartun B. Okay, antara kartun A dan B, manakah yang mempunyai saiz yang lebih besar? Mana? Antara A dan B, mana satu yang lebih besar saiz dia? B. Betul, kartun B. Okay, kita nak bandingkan sesuatu kan? Kita bandingkan lah. Tengok kartun A ni kecil, kartun B ni besar. So, B ni lagi besar lah daripada A. Okay, soalan lagi lebih besar. Okay, kalau telefon. Kita ada dua jenis telefon. Kita ada telefon A, kita ada telefon B. Okay, harga mana yang paling mahal? A ke B? B. Betul, B lagi mahal daripada A. Kan, B ni lagi mahal daripada A. Okay, kita tengok yang kedua. Kalau dia bagi berat macam ni. Dia bagi berat. Kita ada X dengan 80. X dengan 50. X tambah 50. Lagi satu, 80 sahaja. Mana lagi berat? X tambah 50 ke 80 lagi berat? Mana satu bila kita timbang dia ke bawah? Mana satu? X tambah 50 ke 80? Mana satu yang lebih berat? Tengok dia punya penimbang ni kan. Tengok penimbang dia. Siapa yang lagi berat? Yang ni lagi berat ke atau 80 lagi berat? Mana satu? Mana satu tengok gambar dia ke bawah timbang dia? Mana satu kelas? Siapa nak jawab? 50 G. Ha? Berapa? Berapa? Siapa nak jawab? Emir berapa Emir? Kilogram. 80 gram? Salah, bukan 80 gram. Okey, tengok Kalau tengok yang ke bawah ni kan, siapa yang paling berat? Kita dapat tengok X tambah 50 ni lagi berat. Jisim dia dia punya penimbang dia ke bawah. Sebab X ni kita tak tahu nilai dia. Dia boleh jadi 50 juga ke? Kalau 50 tambah 50 kita dapat 100 kat sini. Lagi 100 lagi berat daripada 80. Okay, kita tak tahu nilai dia berapa. Okay. Jadi, X tambah 50 ni lagi berat daripada 80. Okay. Apa kaitan dua ni? Apa kaitan tiga gambar ni yang cikgu bagi ni? Okay, apa kaitan dia? Tahu tak apa kaitan dia? Apa kita nak belajar hari ni? Apa kaitan dia? Muhaimin boleh jawab. Apa kaitan dia? Dia Zafira boleh jawab. Apa kaitan kita nak belajar hari ni? Sofia? Boleh jawab? Apa kita nak belajar? Salah pun tak apa. Apa kita nak belajar? Jisim. Jisim lain? Selain jisim? Selain jisim, kita nak belajar apa? Okay. Kita nak belajar hari ni, objektif pembelajaran kita hari ni adalah kita nak bandingkan nilai nombor dengan memerihalkan ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Okay, nanti cikgu jelaskan apa maksud ketaksamaan ni. Okay, nanti cikgu jelaskan. Yang kedua, kita nak generalisasikan ketaksamaan berkaitan sifat akas dan transitif. Okay? Tengok ayat dia macam susah kan? Tak ada. Benda ni senang sangat. Senang je.
Okey, kita tengok yang pertama dulu. Apa maksud ketaksamaan linear? Okey, ketaksamaan ni adalah hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Tadi ada gambar kan? Ada gambar kartun kurus dengan kartun besar kan? Tu adalah kita nak bandingkan dua tu. Siapa yang lagi besar? Siapa yang lagi kurus? Okey? Ketaksamaan ni adalah untuk bandingkan dua kuantiti. Boleh faham? Azian faham tak? Faham tak Azian? Faham. Faham, okey. Okey, dalam ketaksamaan linear ni kita ada 4 simbol. Okey? Dalam ketaksamaan linear ni awak kena tahu kita ada 4 simbol. Okey? Ketaksamaan linear ni juga boleh diwakilkan dalam garis nombor. Okey? Boleh diwakilkan dalam garis nombor. Okay. Yang pertama, kita tengok simbol dia dulu. Okay. Simbol ketaksamaan ada 4. Okey, ada 4 simbol ni. Okey, bila soalan cakap lebih besar, simbol lebih besar. So, kena ingat simbol lebih besar adalah macam ni. Okey? Muncung dia ke arah kanan. Boleh dapat tak? Muncung dia ni ke kanan. Bila dia kata lebih besar. Masa darjah 6, pernah belajar tak simbol-simbol ni kat sekolah? Sekolah rendah pernah belajar tak? Pernah belajar tak? Lia Zafira pernah belajar tak? Darjah 6 simbol-simbol ni kat sekolah? Pernah. Pernah, okey. Jadi cikgu harap awak semua tahulah simbol-simbol ni Sebab masa adik cikgu darjah 6 kat sekolah dia pun ada belajar simbol ni. Tapi dah lockdown kan. Jadi tak belajar banyak. Betul tak? Betul tak kalau cikgu tak silap? Angelina ada belajar tak? Ada cikgu. Kan? Okey. Kita tengok simbol ketaksamaan ni ada 4. Ingat ada 4. Yang pertama, lebih besar. Bila kata lebih besar, muncung dia ke kanan. Okey, lebih besar. Kalau dia kata kurang daripada atau ayat dia lebih kecil atau lebih rendah, tak kisahlah lebih kecil, rendah, kurang, yang tu semua adalah muncung dia ke kiri macam ni. Maksud dia kurang. Okey? Kurang. Boleh? Kalau dia kata lebih besar, dia dah lebih besar. Lepas tu dia sama dengan. Okey, dah besar. Lepas tu sama dengan. Jadi, buat lebih besar. Sama dengan kita buat garis kat bawah ni. Sama dengan. Buat macam ni. Macam ni. Lebih besar sama dengan. Lebih besar. Lepas tu buat sama dengan. Boleh? Sampai sini boleh tak? Faham tak? Fasmil faham tak? Sampai sini. Simbol yang ketiga ni. Dapat tak? Okay, kita ada 3 simbol. Lebih besar, kurang dan lebih besar atau sama dengan. Okay? Cikgu. Simbol yang ketiga saya tak faham, cikgu. Simbol yang ketiga. Okay. Okay. Tengok simbol yang ketiga ni. Bila soalan kata. Nanti cikgu tunjuk soalan. Okay. Simbol yang ketiga ni. Dia kata lebih besar daripada atau sama dengan. Okay. Kalau dalam soalan exam tu. Ayat dia macam X. Dia bagi contoh lah. X lebih besar daripada atau sama dengan 8. Contoh. Ayat dia macam ni. X lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, kita tengok. X lebih besar. Simbol lebih besar apa tadi? Simbol lebih besar macam ni kan? Muncul dia ke kanan. Okey, lebih besar. Lepas tu dia kata sama dengan. Sama dengan kita garis je kat bawah dia macam ni. Boleh? Sama dengan. Ni adalah simbol dia. Lebih besar dan atau sama dengan. Okey, kalau dia kata lebih kecil daripada atau sama dengan, lebih kecil, arrow dia ni, ke kiri. Okey, lebih kecil,
Lebih kecil atau sama dengan? Boleh? Divya faham tak? Dia ada lebih besar, lebih kecil. Okey, macam mana? Faham, Divya okey cikgu. tak? Faham tak? Okey, kita tengok macam mana cikgu bagi satu tips lah kan. Kalau macam awak confused, awak macam pening. Mana satu lebih besar, mana satu lebih kecil. Okey, awak tengok. Simbol lebih besar kan ke belah kanan. Okey. Simbol lebih besar kan macam ni kan? Okey. Awak nak tahu, awak tak tahu. Tiba-tiba awak lupa ni adalah simbol besar. Okey. Awak garis macam ni. Boleh tukar warna ke pen ni? Kejap. Tukar colour. Okey. Simbol lebih besar kan ke belah kanan. Jadi dia kata lebih besar. Besar ni kan B kan? Okey, awak tengok. Dia boleh jadi huruf B. Betul tak? Jadi awak ambil atas dia je. Okey? Simbol lebih besar adalah muncung ke kanan. Kalau awak tak sure, awak tak yakin. Betul ke ni simbol lebih besar? Okey, awak tengok dia boleh buat huruf B. Dia boleh jadi huruf B. Kalau huruf B maknanya dia besar. Okey? Kalau dia kata kurang daripada, kurang simbol dia adalah muncung ke kiri kan? Bila awak tambah lagi satu garis, dia akan jadi bentuk K. Okey, kalau bentuk K maksudnya kurang, kecil. Faham tak? Faham tak sampai sini? 4 simbol ni faham tak? Malik okey Malik? 4 simbol ni okey? Kalau tak nak open mic, boleh message kat bawah tu tau. Lia Zafira okey? 4 simbol ni okey? Faham tak? Faham. Seterusnya kita tengok contoh pula. Kita tengok contoh. Contoh pertama dia kata 10 lebih besar daripada 5. Okey, apa simbol lebih besar tadi? Apa simbol lebih besar? Dia kata lebih besar. Apa simbol dia tadi? 10. Yang ke kanan tu. Betul, 10 lebih besar daripada 5. Okey? Bila soalan cakap 10 lebih besar daripada 5. Jadi buat 10 simbol lebih besar daripada 5. Okey? Terusnya kita tengok 3 kuasa 2 lebih kecil daripada 15. Okey, dia bagi 3 kuasa 2. Awak tahu tak 3 kuasa 2 tu berapa? Okey, kalau awak tak tahu, terus je tekan kalkulator. Tekan 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 macam mana kira? Macam mana kira 3 kuasa 2? Siapa ingat? 3 kuasa 2 ni macam mana? Wah. Betul, 2 kali. 3 darab 3. Okey, 3 darab 3 dapat berapa? 3 darab 3 berapa kelas? 3 darab 3. 3 darab 3 berapa? 9. Betul, 9. Jadi 9. Betul tak ayat dia? 9 lebih kecil daripada 15. Betul tak? Betul kan? 9 lagi kecil daripada 15. Betul. Okey, apa simbol dia? Apa simbol lebih kecil? Kiri. Betul, 9 lebih kecil daripada 15. Okey? Sekarang kita tengok negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Okey, dia kata lebih kecil. Lebih kecil, apa simbol dia tadi lebih kecil? Kiri. Betul. Bagus. Negatif 2 lebih kecil negatif 1. Yang ni pula lebih kecil lagi. Negatif 1. Simbol dia? Kiri kosong. Okey? Ni ada simbol untuk lebih besar dan lebih kecil. Kita tengok contoh kedua pula. Dia kata 1/2 lebih besar daripada 1/4. Ni dia bagi pecahan pula. Macam mana nak buat pecahan ni? Kalau dia bagi 1/2.
Kita tukar pecahan ni dalam perpuluhan. Okay, awak tekanlah kalkulator. 1 bahagi 2 berapa? 1 bahagi 2 dapat berapa? Dapat berapa 1 bahagi 2? Dapat berapa kelas? 0.5. Betul. Bagus Syazmil. Dapat 0.5. 1 bahagi 4? 1 bahagi 4 dapat berapa? 0.25. 0.25. Betul. 0.25. 0.25. Okey, sekarang kita dah tahu. 0.5 lagi besar daripada 0.25. Jadi simbol dia apa? Lebih besar. Apa simbol dia? Apa simbol dia tadi lebih besar? Kanan. Betul. So, bagus. Dia ke belah kanan. Okey, simbol dia lebih besar. Yang lain okey tak? Aimi Damia okey? Okey. Okey. Alah suara lembutnya suara. Okey. Sekarang dia bagi punca kuasa 25. Punca kuasa 25 berapa? Catatkan kalkulator. Punca kuasa 25. Dia bagi kita punca kuasa. Punca kuasa 25 berapa kelas? 5. Betul, 5. So betul tak? 5 lebih kecil daripada 9. Betul. Betul. Jadi apa Betul. simbol dia? Simbol lebih kecil. Kiri. Betul, bagus. Lebih kecil. Simbol dia kiri ni dan 9. 5 lebih kecil daripada 9. Okey. Sekarang soalan yang ketiga. Dia bagi X lebih besar daripada 1 atau sama dengan 9. Okey, dia kata lebih besar. Dia dah ada lebih besar. Lepas tu dia cakap sama dengan pula. Kita ada 2 ayat kat sini. Lebih besar, sama dengan. Jadi apa simbol dia? Ingat lagi tak? Baru je tadi cakap. X lebih besar. Apa formula simbol lebih besar? Simbol lebih besar apa? Kanan, lepas tu garis. Betul. Kanan lepas tu garis. Okey? Divya faham tak? Faham cikgu. Faham kan? Ni soalan yang tadi awak tanya. Bila X lebih besar daripada atau sama dengan 9, tengok garis dulu. Highlight ayat dia. Ayat dia ada lebih besar, ada sama dengan. Jadi gunalah formula simbol lebih besar sama dengan 9. Okey? Seterusnya dia kata X lebih kecil atau sama dengan 7. Okey, X lebih kecil apa formula dia tadi? Apa simbol dia tadi? Lepas tu garis. Betul, ke kiri. Bagus Syazmin. Ke kiri lepas tu garis. 7. Okey? Ni adalah simbol-simbol. Kita ada 4 simbol. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Yang keempat adalah lebih kecil atau sama dengan. Okey? Kita ada 4 simbol ni. 4 simbol ni kena ingat tau. Yes, seterusnya kita masuk garis nombor. Ingat tak masa cikgu mula-mula praktikal kan? Cikgu ada ajar awak semua garis nombor. Ingat lagi tak? Cikgu cakap ya, bila awak buat garis, tengah-tengah mesti kosong. Okey? Awak buat garis dulu. Lepas tu tengah-tengah kosong. Okey. Tengah-tengah mesti kosong. Jadi ke belah kanan adalah nombor apa? Negatif. Positif lah. Terbalik. Ke belah kanan. Ni kanan. Positif. Ke belah kanan adalah positif. Ke belah kiri? Negatif. Baru betul Syazmil. Ke belah Negatif. kiri. Betul. Ke belah kiri baru negatif. Ke belah kiri ni baru negatif. Okey, apa nombor-nombor negatif? Nombor negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4 dan seterusnya lah.
1 sampai 9 tapi dia ada negatif kat depan Tu adalah nombor negatif. Kalau positif, dia adalah 1 sampai 1 sampai apa-apalah nombor dia. Dia tak ada simbol. Okey? Dia adalah nombor positif. Ingat positif belah kanan, negatif belah kiri. Jangan terbalik tau. Okey? Sentiasa ingat positif belah kanan, negatif belah kiri. Okey, apa kaitan garis nombor ni? Okey, kita tengok. Okey, ketaksamaan linear tadi boleh di apa? Boleh diwakili melalui garis nombor. Boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan guna garis nombor. Okey, contoh. Kalau dia bagi lebih besar, simbol dia lebih besar atau simbol dia lebih kecil. Okey? Kita ada dua simbol, lebih besar atau lebih kecil. Kita kena guna bulat ni. Apa benda yang bulat ni? Contoh dia bagi X lebih besar daripada 4. Okey, dia bagi X lebih besar daripada 4. Dia suruh wakilkan dalam garis nombor. Okey, jadi buatlah. Ni garis nombor kita. Kita ada kosong. Kosong buatlah 1, 2, 3, 4. Okey, buat nombor 1, 2 sebab dia sampai 4 je kan. Okey, buat 1, 2, 3, 4. Okey, dah buat sampai 4. Lepas tu tengok. Dia punya simbol apa? Simbol apa ni? Ni simbol apa? Ni simbol apa yang muncul ke kanan ni simbol apa? Besar. Betul, lebih besar. Bila dia kata simbol lebih besar atau lebih kecil, awak guna bulat macam ni. Bulat macam ni apa ni garis nombor ni? Okey, awak buat bulat macam ni. Ni adalah bulat. Bulat dan anak panah ke kanan. Boleh? Faham? Boleh Boleh tak? Bila dia kata lebih besar atau lebih kecil, bulat ni mewakili anak panah tau. Bulat, lepas tu anak panah. Okey, atau ni anak panah kalau untuk lebih besar. Bila dia kata lebih kecil, bulat ke belah kiri untuk lebih kecil. Okey, kalau dia kata lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Jadi bulat dia kena colour hitam. Bulat dia ni colour hitam. Kalau lebih besar atau sama dengan, anak panah dia ke kanan. Okey. Kalau dia kata lebih kecil sama dengan, buat bulat dulu, lepas tu colourkan dalam dia. Okey, colourkan dalam dia dan anak panah ke kiri. Boleh? Faham tak dua ni? Faham tak dua contoh ni dulu? Dua garis. Cikgu yang bawah saya tak faham, cikgu. Bawah ni, okey. Tengok Bila kan lebih besar dan lebih kecil, anak panah dia ke belah kanan atau belah kiri. Dia orang kena lukis bulat dulu. Okey, lukis bulat. Kalau untuk lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, bulat dia ni awak kena hitamkan. Okey, dalam dia awak kena hitamkan. Okey, cikgu tunjuk contoh Okey, tengok contoh pertama. Tengok contoh pertama, dia bagi X lebih besar daripada 4. Ni, tengok. X lebih besar daripada 4. Jadi, dia kata lebih besar. Buat garis nombor dulu. Dia cakap sampai 4 kan? Buatlah sampai 4. Ikutlah. Nak buat sampai mana boleh. Tapi kalau cikgu ikut je. Dia bagi nombor 4, kita buatlah sampai 4. Okey? Buat garis nombor dulu. Tips pertama awak tengok simbol apa dia bagi. Okey, dia bagi simbol lebih besar. Okey, tu simbol pertama dia bagi. Tengok tips dia Dia bagi lebih besar. Okey, yang kedua awak lukis garis nombor. Lukis garis nombor.
Yang ketiga, baru awak wakilkan simbol ni dalam garis nombor. Okay, dia kata lebih besar. Jadi, lebih besar daripada 4. Jadi, awak tengok dekat nombor 4, awak buat bulat dan anak panah ke belah kanan. Sebab lebih besar kan muncul dia ke kanan. Jadi, anak panah dia pun ke kanan. Sebab lebih besar. Boleh faham contoh satu? Contohnya ni. X lebih besar daripada 4. Faham tak? Bila dia kata Boleh, lebih besar, anak panah dia ke belah kanan. Dan bulat dia adalah tidak berwarna. Okay, bulat dia ni adalah tidak berwarna. Kalau dia kata X lebih kecil daripada negatif 2. Negatif dekat mana tadi? Kanan ke kiri negatif? Nombor negatif. Belah kanan ke kiri? Kiri. Betul, belah kiri. Negatif Kiri. adalah belah kiri. Jadi, bila dia kata kurang, X kurang Kiri. daripada... Ya, betul. Cikgu dengar. X kurang daripada negatif 2. Bila dia kata kurang daripada negatif 2, maksudnya ke belah kiri. Anak panah dia ke belah kiri kurang daripada negatif 2. Okey? Ke belah kiri dan bulat dia ni tidak berwarna. Okey? Bulat dia adalah tidak berwarna. Okey. Kalau yang berwarna pula macam mana ni berwarna? Okey, dia kata kita ada garis nombor, kita ada simbol X lebih besar atau sama dengan negatif 3. Lebih besar atau sama dengan. Dia ada penanda bawah ni. Lebih besar atau sama dengan kan? Okey, awak dah tahu dia besar, dia sama dengan. Jadi awak pergi dekat negatif 3, lukis garis nombor dulu. Negatif 3, buat bulat. Bulat dia mesti berwarna. Tengok Divya, bulat dia ni berwarna dan anak panah dia ke kanan sebab lebih besar. Okey? Faham tak Divya? Bulat dia ni warna hitam. Kalau dia ada simbol lebih besar atau sama dengan. Faham. boleh faham. Faham? Okey. Bila dia kata X lebih kecil atau sama dengan 2. Okey, X lebih kecil atau sama dengan 2. Anak panah dia ke mana? Lebih kecil. Anak panah dia ke kanan ke kiri kalau kecil? Ke mana kelas anak panah dia? Kalau dia kata kecil. Kat mana Lia? Lia Safira kat mana? Kiri. Betul, ke kiri. Jadi lukis garis nombor dulu. Lepas tu awak tengok. Dia kata 2. 2 ni kan positif. Maknanya pergi kat dekat nombor 2. Buat bulat hitam ni. Bulat ni awak colour ke hitam dan anak panah dia ke kiri. Kalau awak ada negatif 3 lagi, buat je lah anak panah sambung je. Okey? Ke kiri. Kalau dia kata lebih kecil atau sama dengan, bulat dia ni awak kena hitamkan. Okey? Faham macam mana kita nak wakilkan dalam garis nombor? Okey, contoh dia kalau dia bagi operasi asas pula. Dia bagi ketaksamaan linear melibatkan operasi asas. Operasi asas tu apa? Tambah, tolak, darab, bahagi tu lah. Dia ada tambah, tolak, darab, bahagi tu semua adalah operasi asas. Okey, kalau dia bagi operasi asas macam ni, awak jangan pening-pening. Awak tengok je. Dia bagi kata tambah. Tengok soalan pertama. Dia bagi negatif 2 tambah 7. Jadi awak tambahkan je lah. Negatif 2 tambah 7 berapa? Negatif 2 tambah 7 berapa? Berapa Sofia? Negatif 2 tambah 7. Tekan kalkulator. Negatif 2 tambah 7. Berapa Syazmin? Negatif 2 tambah 7? 5. Betul, 5. 9. 5 lebih besar. Negatif 3 tambah 5?
Negatif 3 tambah 5 berapa? 2. 2, betul. Jadi, bila awak dapat operasi asas macam ni, awak terus tambahkan je. Tambahkan negatif 2 tambah 7, dapat 5. 5 lebih besar daripada negatif 3 tambah 5, dapat 2. Jadi, 5 lebih besar daripada 2. Okey? Tengok contoh yang ketiga pula. Contoh kalau tolak, awak tolakkan je lah. 5 tolak 2, 3. 9 tolak 4 dapat berapa? 9 tolak 4. 9 tolak 4 kita dapat 5. Betul tak? Okay, 9 tolak 4 kita dapat 5. Kalau dia kata tambah tolak, awak tolakkan terus. Awak buat je terus. Terus guna kalkulator je, tambah dengan tolak. Kalau dia bagi darab bahagi pun sama. Terus direct guna kalkulator. 2 darab 5 dapat berapa? 10 kan? 2 darab 5. Okay. 10. So, 2 darab 4? 8. Betul lah. Betul, 8. Okay. Kalau dia bagi operasi asas, terus direct guna kalkulator. Tambah, tolak, darab, bahagi. Okay. Seterusnya, cikgu nak masuk sifat-sifat bagi ketaksamaan. Okay, ketaksamaan ni kita ada 2 sifat. Kita ada sifat akas, kita ada sifat transitif. Apa maksud sifat akas ni? Sifat akas ni ayat dia macam ni. Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. A dan B ni adalah nombor. Contoh dia bagi nombor 4. Dia kata jika 4 kurang daripada B. Awak nak bagi nombor apa? Cuba bagi cikgu satu nombor yang kurang daripada 4. Nombor apa? Awak nak 3. Okey, 3. Okey, dia kata jika 4 boleh ke macam ni? Jika 4 kurang daripada 3, maksudnya dia bagi jika 4 kurang daripada 3, okey, 4 adalah A, 3 adalah B. Okey? Eh, 4 kurang, sayangku, 4 kurang daripada B maksudnya nombor B ni kena besar. Besar daripada 4. Aduh, cikgu dah pening dah. Okey, jika A kurang daripada B, maksudnya A ni nombor kecil. B ni adalah nombor yang besar. Okey, contoh cikgu bagi tadi apa? A adalah 4. Okey, B adalah nombor yang lebih besar daripada 4. Nombor apa yang besar daripada 4? Awak nak nombor apa? 4 lebih kecil. B adalah besar daripada 4. Contoh 6 lah, 6. Okey? Cikgu bagi B adalah 6. Jadi ayat dia, jika 4 kurang daripada 6, maka 6 lebih besar daripada 4. Boleh, ni adalah sifat akas. Boleh faham tak? Nombor 1 ni sifat akas dia. Bila 4 lebih kurang daripada 6, maka 6 lebih besar daripada 4. Faham tak? Lia Zafira faham? Contoh yang pertama, sifat akas yang pertama. Faham. Okey. Kalau sifat transitif pula, dia kata jika A kurang daripada B, A ni awak bagilah contoh A dia adalah 1. Okey, A dia 1. Okey, jika 1 kurang daripada B, B contoh cikgu bagi 4. Okey. Jika 1 kurang daripada 4 dan B kurang daripada C. C ni maksudnya nombor C ni lagi besar daripada B. Awak nak bagi nombor apa? C mesti lagi besar daripada B. 6. Okey. 6. Okey, 6 Okey. Maknanya tengok. Bila dia kata jika
A kurang daripada B, apalah A adalah 1 kan? 1 kurang daripada 4. B dia adalah 4. Lepas tu dia kata kurang daripada C. C kita adalah 6. Jadi dia buatlah kurang daripada 6. Maka A kurang daripada C. A dia apa tadi? Nombor apa A? Jadi awak buatlah ayat A. Maka A dia 1. Maka 1 lebih kurang daripada 6. 6. Boleh? Kita ada 2 sifat. Sifat akas, sifat transitif. Okay, kita tengok contoh. Kita buat 2 contoh dulu Okay. Dia kata jika A kurang daripada B, maka B lagi besar daripada A. Kita tengok jika 4 kurang daripada 8, jadi maka apa? 8 lebih besar daripada Betul, bagus. 8 lebih besar daripada 4. Okay, yang ni pula 10 lebih besar daripada 1. Maka 1 lebih kecil daripada betul, bagus. Bagus Syazmi. Maka 1 lebih kecil daripada 10. Okay, boleh faham? Boleh faham tak yang ni? Contoh dia bagi negatif 1 lebih besar daripada negatif 4. Maka maka apa? Negatif 4 negatif 4 lebih lebih apa? kurang Betul, kurang daripada negatif 1. Okay? 1. Ini adalah contoh sifat akas. Okey, kalau sifat transitif pula, dia bagi jika A kurang daripada B, kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Okey, kita ada A, B dan C. Dia kata 1 kurang daripada 4, 4 kurang daripada 9. Maka apa? Maka apa? Maka 1 lebih besar daripada 4. Lebih kurang. 1 lebih kurang daripada C kan? C dia apa kat sini? 9. Jadi 1 kurang daripada 9. Okay? Okay, kita tengok contoh 2. Negatif 4 kurang daripada 0, kurang daripada 1. Maka apa? Negatif 4 kurang daripada 0. Bukan sayang. Tengok jika A, B, C kan. Ni, kita dah ada jika. Sekarang kita nak buat maka pula. Kita dah ada A, B, C. Okay, kita dah ada A adalah negatif 4, B adalah 0, C adalah 1. Okay, kita dah tahu dah. Jika A kurang daripada B, kurang daripada C. Maka kita nak buat maka dia. A kurang daripada C. Okay, A dia negatif 4. Negatif 4 kurang daripada C dia apa? 1. Jadi 1 lah. Negatif 4 kurang daripada 1. Okay, boleh faham? Divya boleh faham tak Divya? boleh cikgu. Aimi Damia faham? Muhaimin faham Muhaimin? Faham. Faham, okey. Kita tengok contoh ketiga. Dia kata negatif 5 kurang daripada negatif 3 kurang daripada negatif 2. Okey, kita ada A, B, C. Maka apa marker dia? Negatif 5 lebih kurang daripada negatif 2. Betul. Bagus Sofia. Negatif 5 kurang daripada negatif 2. Okey? Faham Okey, cikgu nak uji kefahaman awak. Kita nak buat 2 soalan ni lah. Macam ni. Okey ni. Okey, cikgu nak uji lah kefahaman awak kita buat simbol. Yang ni simbol je. Dia tanya simbol. Okey, cikgu nak awak buat nombor 1 dengan nombor 2. Okey. Negatif 6.
Negatif 6 lebih kurang daripada kosong ke atau lebih besar daripada kosong? Negatif 6. Kurang. Betul, lebih kurang. Apa Kurang. simbol kurang? Simbol kurang apa? Kiri. Betul. Ke kiri. Betul. Ni adalah kiri. Boleh nampak tak simbol tu? Maknanya dia adalah kurang daripada. Okey? Kalau 1/7 dan 1/4. 1/7 dengan 1/4. Mana satu lebih besar atau mana satu lebih kurang? Apa simbol dia? 1/7 dapat berapa? 1/7 dapat berapa? Tekan Banyak. kalkulator. Banyak. Memanglah banyak. Ambillah dua nombor tu. 2 perpuluhan. 0.1. 0.1 berapa? 1/7 ni awak dapat 0.14. Kalau 1/4 dapat berapa? Berapa Syazmin? Cikgu tahu. Tekan kalkulator dari tadi. 1/4 dapat berapa? 0.25. Betul. Jadi 0.14 dengan 0.25 mana lagi besar, mana lagi kecil? 1.4. Mana lagi kecil kan? Jadi simbol nombor 2 ni apa? Lagi kecil ke lagi besar? Besar. Kecil. 4. Kecil. Betul. Dia adalah lebih kecil sebab 0.14 ni lagi kecil daripada 0.25. Jadi ayat dia kurang daripada. Okey? Okey. Boleh nanti cikgu bagi live worksheet ni, cikgu nak awak buat soalan nombor 3 dengan nombor 4. Nanti cikgu bagi dekat group. Okey? Tulis Awak nak tulis? Tulislah dalam buku. Tak apa, awak bagi markah awak kat cikgu untuk 4 soalan ni. Siapa tu? Siapa lagi? Syazmin ada adik Oh, suara adik lah. Adik pun nak belajar lah. Okey, kita ada garis nombor pula. Okey, kita buat 2 soalan sebab tak cukup masa ni, nak habis masa dah. Kita ada 2 soalan, kita buat 2 soalan dulu. Okey. Garis nombor. Dia kata X lebih besar daripada 7. Okey. Macam mana? Kita mula-mula buat garis nombor dulu. 0. 0 sampai berapa? 0 sampai berapa nak buat? 7. Betul, 0 sampai 7. Buatlah 1, 2, 3, 4 sampai 7. Okey, lepas tu dia kata lebih besar. Lebih besar. Garis nombor tadi lebih besar macam mana? Bulat dia colour ke atau Bulat. bulat colour ke tak? Ada Bulat kosong. Betul, bulat Tak kosong. color. Bulat kosong. Jadi ke arah mana? Anak panah ke arah mana? Kanan. Betul, ke arah kanan. Sebab lebih besar. Kalau nombor 3 pula, dia kata lebih besar atau sama dengan? Anak panah dia ke mana? Bulat dia warna colour ke tak? Lebih besar. Color. Betul, colour dot hitam ni. Lepas tu, anak panah dia kanan ke kiri? Ke kiri. Ke kiri? Dia kan lebih besar. Kiri. Lebih besar daripada 6. Kiri. Kanan kan? Sebab dia kata lebih besar. Betul? Betul kan? Ke arah kanan. Sebab dia kata lebih besar. Okey? Okey, kalau sifat akas pula. Cikgu nak awak buat. Okey, buatlah satu contoh ni sifat akas. Kita ada jika 8 kurang daripada 10. Maka apa? 10. 10. 8. Betul. 10 kurang daripada 8. Okey, kalau nombor 2 ni. 4 lebih besar daripada negatif 3. Maka apa? Lebih kurang daripada 4. Betul. Negatif 3 kurang daripada 4.
Baguslah. Negatif 3 kurang daripada 4. Betul. Okey, kalau sifat transitif pula. Okey, cuba buat nombor 1 ni. Jika negatif 5 kurang daripada negatif 1 kurang daripada 9. Maka apa? Apa ayat untuk maka dia? Pernyataan untuk maka dia apa? Negatif 5 Negatif 5. kurang daripada 9. Bagus. Kurang. Betul. Negatif 5 kurang daripada 9. Okey? Okey. Kita nak buat game time. Nak main game. So, awak semua suka main game kan? Suka. Suka. Siapa yang cakap suka tu? Tak sempat je aku tengok. Siapa suka main game? Cikgu pun suka main game. Saya. Okey, kita tengok ni. Okey, ni ketaksamaan linear kalau dia bagi. Boleh nampak tak? The quiz show. Boleh nampak tak ni? Okey, bersedia ya? Bersedia. Okey, dia bagi operasi. Okey, dia bagi operasi. X tambah 5 lagi kecil daripada 9. Macam mana kita nak buat ni? Kita nak X sahaja. Kita kena pindahkan 5 ni. Jadi dapat berapa? X lebih kecil. Apa jawapan dia? 5 kita pindahkan ke belah kanan. Dia akan jadi apa? Tolak 5 kan? Jadi 9 tolak 5 berapa? Berapa awak dapat? 9 tolak 5. Kita nak X je. Kita nak rumah dia sebagai X je. Contoh cikgu buat nombor 1 Okey, dia kata X tambah 5 kurang daripada 9. Kita nak X je. Kita tak nak 5 ni. Jadi kita pindahkan 5. Jadi kita pindah ke 5. 4. Betul, betul. X kurang daripada 4. Okey? Betul. Okey. Seterusnya. Apa ni? Okey, contoh kita buat 2 soalan dulu. Okey, dia bagi macam ni pula. X tambah 3 kurang daripada tolak 3. Cepat, kita ada masa. Kita pindahkan 3 ni. Dapat berapa? Tolak 3, kita pindahkan positif 3 ke belah kiri. Ke belah kanan. Kita dapat berapa? Negatif 3 tolak 3 dapat berapa? Dapat berapa? Dah habis masa dah. Negatif 3 tolak 3 dapat berapa? Alah, dah lepas dah. Okey, buat ni. X tambah 6 lebih besar daripada 12. Kita pindahkan 6 ni. Kita pindahkan ke 6 ni ke belah kanan. Jadi 12 tolak 6. Ada berapa? 6. Betul. X lebih besar daripada 6. Okey, nanti cikgu bagi game ni dekat WhatsApp So, cubalah buat. Okey. Ada Sekarang. guru WhatsApp. Oh, tak ada group? Kenapa awak tak join group? Tadi. Pun nak join. Oh, tak apa. Kita kan ada Telegram. Nanti cikgu bagi link Nanti cikgu hantarlah kat Telegram. Okay. Sekarang cikgu nak awak rumuskan. Okay, kita ada berapa jenis simbol tadi? Berapa jenis simbol kita belajar tadi? Simbol ketaksamaan ada berapa? Simbol ketaksamaan tadi kita ada berapa? Ada berapa? Dia ada lebih besar, 4. lebih kecil. Betul, ada 4. Okey, kita tengok simbol yang pertama ni. Okey, tengok simbol yang pertama ni. Ni simbol apa ni? Simbol apa ni? Kurang. Betul, simbol ni adalah kurang. Kurang. Okey. Simbol yang kedua. Dia apa simbol dia? Muncung ke kanan. Apa simbol dia? Tambah. Ya, tambah tu apa? Apa simbol? Betul, lebih besar. Simbol dia adalah lebih besar. Okey? Lebih besar. Okey, simbol yang ketiga.
kita ada ni. Muncung ke kiri. Ada budak jawab lah. Kita ada ke kiri dan ada garis kat bawah. Apa simbol ni? Ni simbol Kurang. apa? Kurang lagi? Lebih kurang. Betul. Lebih. Dengan sama. Betul. Kurang atau sama dengan. Bagus. Dengan Kurang atau sama dengan. Simbol keempat. Ni simbol apa yang keempat ni? lebih besar sama Betul. Lebih besar atau sama dengan. dengan Okey. Lebih besar atau sama dengan. Okey. Seterusnya sifat akas. Ingat lagi tak? Apa sifat akas tadi? Apa ayat dia? Jika apa? Jika apa sifat akas? Baca habis. Jika apa? Sifat akas ni apa rumusan, apa ringkasan dia tadi? Jika apa? Ayat dia. Sifat akas tadi jika. kurang Betul. Jika A kurang daripada B. Lepas tu? maka B Maka. lebih besar daripada A. Betul. Bagus. Okay, jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Kalau sifat transitif pula, apa ayat dia? Sifat transitif. Jika apa? ABC. Betul. ABC tu apa? Kurang ke besar? Kurang ke besar? Kurang kan? Kurang. Jika Kurang. A kurang daripada B, B kurang daripada C, maka apa? Apa tadi? Apa dia? Jika A kurang daripada B, kurang daripada C, lepas tu? Maka? Cuba bagi clue. Maka A? Apa ayat dia? Jika A kurang daripada B, kurang daripada C, maka? Apa ayat dia tadi? Maka A kurang daripada? A kurang daripada apa? C. Betul. Bagus. Ingat pun. Jika A kurang daripada B, kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Okey? Faham Kita ada belajar 4 simbol, kita belajar sifat akas dan kita belajar sifat transitif. Okey? Sekarang cikgu nak bagi awak kerja rumah. Catat catat. Kita nak buat latih diri 7.1A. Awak buat nombor 1 buat A, B, C dan D. Dah catat belum? Latih diri 7.1A, buat nombor 1 A, B, C, D. Okey? Lepas tu 7.1B awak buat nombor 1 saja. Okey? Lepas tu 7.1D awak buat A, B, C. Soalan 1 awak buat A, B, C. Soalan 2 pun awak buat A, B, C. A, B, C. Boleh? Dah catat? Berapa ni? Soalan 7.1A, buat soalan 1, A, B, C, D. Dah catat dah? Semua dah catat dah? Dan Safira dah catat? Malik dah catat dah, Malik? Dah. Okey. B. 7.1A buat soalan A, B, C, D. 7.2B buat soalan nombor 1. Okey, 7.1B buat soalan nombor 1. 7.1D buat nombor 1 A, B, C. Nombor 2 A, B, C. Okey, sikit sangat ke homework? Nak cikgu tambah lagi? Tak nak. Tak nak. Sikit ke banyak ni? Buat Nanti esok kita bila kita ada kelas? Hari Jumaat. Hari Jumaat cikgu bincang. Okey? Okay.
Kalau sikit cikgu tambah. Semua tak senyap je cikgu tambah lah. Sikit Senyap. Tak nak. Nak. Okey. Okey, cikgu nak awak buat rumusan. Okey, cikgu akan bagi satu link, nama dia link Padlet tau. Okey, link Padlet ni cikgu nak awak ringkaskan apa yang awak belajar hari ni. Awak bagi tahulah nama penuh awak. Okey, contoh kan. Pernah buat lah. Pernah buat? Siapa pernah buat? Okey, contoh kan dia bagi ni link dia. Dengan Cikgu Fadullah. Okey. Okey. Sekarang cikgu nak awak buat ni tau nanti lepas kita habis kelas kan. Awak buat. Awak tulis lah. Ni kan ada tambah kan kat sini. Awak tulis title ni, awak tulis nama penuh awak. Okey, tulis nama. Lepas tu write something ni awak ringkaskan apa yang awak belajar hari ni. Cakaplah apa yang awak belajar. Saya hari ni belajar simbol. Macam tu. Awak ringkaskan apa yang awak belajar. Boleh? Cikgu nak tahu kefahaman awak hari ni. Boleh tak kelas? Boleh tak? Yang lain boleh tak? Sikit. Buat sikit boleh tak cikgu? Apa? Yang tu buat sikit je boleh. Boleh. Janji awak rumuskan apa awak belajar. Tak kisahlah sikit ke banyak ke. Nak buat karangan ke. Awak nak luahkan perasaan ke kat sini. Boleh. Tulis ringkasan apa yang awak belajar hari ni. Kalau tak faham ke, bagi tahu je. Okey? Bagi tahu kat dalam ni. Kalau awak tak faham nak cikgu ulang, bagi tahu. Okey? Kalau faham, bagi tahu awak faham apa yang awak faham. Kalau tak faham, bagi tahu apa yang awak tak faham, cikgu ulang. Next class cikgu ulang. Okey? Boleh tak? Boleh tak semua? Boleh. Boleh Okey, itu saja untuk kelas hari ni. Terima Boleh. kasih semua. Bye cikgu. Boleh. Bye. Pergi breakfast. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Baik cikgu. Bye. Bersuara pun Malik Okey Tina. Ya cikgu. Tina dengar saya tak? Dengar. Okey. So alhamdulillah tahniah. Senyap mama. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah lah. Dah habis dah. Nombor Settle saya dah satu lah. hari. Terapan ketiga. So saya tengok tak ada apa masalah. Tak ada masalah besar saya tengok. Kiranya nampak ada peningkatan daripada awal pencerapan pertama kedua yang saya tengok. So alhamdulillah lah, ini yang kita nak lah masa student jalani LM. Okay, macam saya kata first dulu pencerapan pertama tu memang biasa. Semua orang ada dia punya kekurangan lagi, tapi by the time praktik semua Betul? benda tu and then ada peningkatan. Okay, so baguslah. Okay, Terima kasih, Doktor. penyampaian pun jelas, suara pun okay. Interaksi dengan pelajar ada, cuma ialah bila macam ni memang susah sikit lah nak dapat respon. Kan ada 2-3 orang je lah yang bagi, but it's okay. Okay. Cuma saya nak komen sikit je bahagian set induksi. Okay. So idea Kina tu bagus. Okay, so membuat perbandingan kan, ada gambar, buat perbandingan. Cuma boleh buat penambahbaikan. Maksud saya macam Kina terus je guna yang set induksi tu. Boleh tak share slide Kina? Oh, share kejap. Kejap ya. Ni. Yes. Okay, yang awal-awal tu. Ni set induksi. Okay, good. Yang ini, bincangkan. Okay, so Kina bincangkan bagus. Cuma kalau boleh, Kina tulis macam lebih besar. The word lebih besar. Lebih kecil. Okay, so sebabnya kita nak memperkenalkan simbol. Oh, banyak. Instead of
Kena Ya. tulislah B lebih besar daripada A. Ya, Okay, faham? B lebih besar daripada A. And then the next nanti, bila masuk pengembangan nanti, okay, so macam slide nombor 4. Nombor 4 ni kalau tak tunjuk pun tak apa. Sebab budak bukannya faham sangat pun objektif pembelajaran tu. Okay, kita nak belajar apa. Benda ni boleh bawa ke belakang masa buat rumusan nanti tu. Okay, so yang better tulis perkataan tu. Kemudian yang simbol nombor, simbol pula. Nombor 6 ni, slide nombor 6 ni, instead of kena bincang tunjuk slide yang ni, better guna yang slide tadi tu. Yang set induksi tadi. Yang induksi tadi tu. Buka balik. Yang set induksi. Ya, yang set induksi tu. Okay. So, di sini, okay, bila Kina tulis B lebih besar daripada A. So, lebih besar daripada A. So, dalam matematik, Kina boleh cakap dekat student, dalam matematik kita kan banyak simbol, ada tambah, tolak, sama dengan, darab, bahagi. Jadi, di sini pun kita nak menggunakan simbol. So, lebih besar. So, kita nak guna simbol yang macam mana. So, di situ kita tulislah simbol. Okay, lebih besar. Faham? Yang kemudian lebih kecil. So nampak dia punya set induksi dengan Kina kaitkan dengan topik yang nak ajar hari ni. Kemudian barulah pergi kepada pergi kepada simbol dulu. Nampak tak? Contoh. Yang ini tak belum. Okay, so Kina just guna je yang gambar set induksi tu untuk terus kembangkan pengetahuan tentang simbol. Okay, buka yang slide pertama tadi tu. Slide tadi tu. Okay, so di sini bila Kina dah tulis dekat bawah dia tu, Kina sambung. Buat simbol dia, B lebih besar. Perkenalkan simbol. Okay, cuba Kina tulis. B lebih besar. Cuba Kina tulis. B lebih besar daripada A. B lebih besar daripada A. Bukan, jangan guna simbol lagi. Perkataan dulu. Oh, perkataan dulu. B lebih besar daripada A. Tadi saya tak cakap daripada ayat tukar ke daripada ayat. Ya, nampak tak dia punya perkembangan tu? Daripada set induksi pergi kepada kita nak perkenalkan simbol. Kemudian macam mana kita nak define dia? Ketaksamaan adalah pembandingan di antara dua kuantiti. Nampak tak? Dua kuantiti. Kuantiti apa? Lebih besar, lebih kecil. Yang tidak sama kan? So kita daripada Kina tulis benda ni ialah sebagai nota, tapi kalau tulis benda ni, student tak nampak, dia tak faham apa yang kita tulis. Tapi bila menggunakan just this figure and then penerangan, barulah nampak. Barulah sudah boleh nampak, oh okey, ketaksamaan ni okey macam ni, nak bandingkan dua kuantiti yang tak sama. Kemudian dia ada simbol dia. Okey, kemudian barulah teruskan dengan contoh. Kembangan seterusnya. Macam ni. Okey. Kemudian yang ni pun tak perlulah banyak sangat contohnya sebab Kina nak terus nak kenalkan kepada nak guna garis nombor kan? Betul. Okey. So bila contoh tu kena padan patut ya Kina sebab Kina nak adjust time dalam lesson plan cantik dia punya time dia tu. Cuma bila nak implement ni, Kina dah delay lebih kurang 10 minit. Betul, dah delay 10 minit. So kalau boleh tak nak, Kina tak nak, saya advice lah, jangan lebih daripada time yang sepatutnya dia habis 9.30, so kita habiskan 9.30, even Kina stop, mula lewat. Sebab budak ni nanti dia akan ada kelas lain lagi kan. Kalau tak ada pun bagilah dia rehat untuk the next class dia ke sebagainya. Okay, so dalam lesson plan okay, timing okay, cuma masa implement tu Kina kena pandai adjust lah. Kina dah memang boleh agak
setiap kali kelas nak mula memang akan delay dalam maksimum Betul 10 10 minit student memang lambat masuk. minit macam tu. Okay? Please Okay, be time. doktor. Student memang so that's why Kina kena adjust benda tu. Dalam lesson plan memang cantik, tapi bila Kina nak implement memang Kina dah tahu dah memang akan 10 minit tu akan delay, so kena adjust dia punya penyampaian tu. Doktor. Okay? So okay, akhir sekali bila buat rumusan ada quiz semua baguslah guna live. Nampak Kina punya penggunaan tools dalam teknologi tu ada peningkatan bagus. Kina boleh explore macam-macam lagi kalau Kina follow Facebook Teacher Collection tu macam-macam kan, macam-macam tools yang cikgu guna. Okay, so Kina pun boleh explore benda-benda tu, banyak masa lagi Kina boleh explore. Kemudian masa rumusan tu, okay, instead of macam minta buat kat Padlet tu apa dia term yang dia belajar, apa dia key point yang dia orang belajar hari ini, minta dia orang bagi feedback sikit. Okay, instead daripada nak tanya, lepas tu boleh tanya, oh okay, happy tak pembelajaran hari ini, faham tak, kalau faham nak bagi berapa bintang, macam just fun dengan budak macam ni. Faham? Okay, Okay, doktor. itu je lah. Tak ada komen yang banyak pun. That's apa yang komen ni, ini normal lah Okay, doktor. bagi student yang LM. Okay. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki posting from time to time, experience memang akan bantu banyak untuk Kina tingkatkan kemahiran dalam PNP ni. Keyakinan, skill akan bertambah. Okay, so Okay, doktor. ada lagi 1 minggu ke? Seminggu lagi kan? So seminggu lagi ni jangan ingat dah habis pencerapan, tak perlu nak relax, no. Guna platform ini sebaik mungkin, okay, untuk tingkatkan Kina punya skill untuk PNP lah, ya, sebab nanti nak posting kita tak tahu bila kan. Betul. So guna sebaiknya platform ni, ya. Okay. Okay, doktor. So all the best. Okay, semoga Kina menjadi seorang pendidik yang cemerlang di dunia dan akhirat. So memang saya selalu nak ingatkan, ikhlaskan hati kita dalam mengajar. InsyaAllah kalau kita ikhlas, kita akan enjoy kita punya profession ini dan kita akan rasa sangat bersyukur kita dalam bidang ni, dan kita akan tenang dan happy lah saya rasa. Saya memang minat bidang pengajaran ni, memang saya tekanan yang luar-luar tu memang kita tak dapat elak kan. Tapi bila time mengajar ni, ini something yang buat rasa fun dan macam rasa satu, macam kita sukalah, macam kita release, kita macam kita tak fikir dah benda yang lain tu, macam kita seronok dengan student, itu buat kita rasa puas lah. Okay, so that's all Kina, all the best, and semoga Mak Kina pun cepat sembuh, boleh keluar ward, balik rumah lah. Okay, doktor. Terima Okay lah dengan yang lain-lain. Okay lah, negatif tak. Tak. Kami semua negatif. Macam mana Mak boleh kena? Mak bekerja kat tempat orang. Lepas tu mak pergi tempat tinggal Tapi lain syukurlah lah. Kina yang lain tak kena. Lepas tu mak pergi tempat tinggal lain lah. Okay. Okay lah Kina. Okay, so jaga diri baik-baik, all the best. Assalamualaikum, bye. Salam. Bye, doktor. Terima kasih. Okay, bye.